لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Tidak ada yang menghalang kami untuk mengirim keterangan-keterangan, melainkan kerana keterangan-keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang yang pertama dahulu. Dan kami berikan kepada Samud unta betina menjadi satu bukti yang terang, tetapi mereka menginyainya, yakni mereka menzaliminya. Dan tiadalah kami kirimkan keterangan-keterangan itu melainkan untuk menakutkan. Pada ayat yang berbunyi wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Tidak ada yang menghalang kami untuk mengirimkan keterangan melainkan kerana keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang yang pertama dahulu. Huraian ayat ini, di antara sebab-sebab mengapa ayat ini diturun atau dikenali dengan asbabun nuzul, kerana orang-orang musyrikin Mekah mengatakan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, engkau mendakwakan bahawasanya ada beberapa banyak nabi. Di antaranya dapat menguasai angin, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang menghidupkan orang mati, Nabi Isa alaihissalam. Kalau engkau teringin supaya kami beriman dan membenarkan kenabianmu, maka cobalah engkau berdoa kepada Tuhanmu, meminta dia supaya menjadikan bukit Safa ini emas untuk kami." Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Maksud ayat ini ialah seperti berikut, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala seandainya berkehendak memperlihatkan keterangan-keterangan yang berupa mukjizat kepada orang-orang yang meminta supaya diperlihatkan, tidak ada yang menghalang untuk berbuat demikian. Tetapi kemudian apabila telah dikirimkannya dan diperlihatkan, mereka tidak mahu beriman bahawa keterangan atau mukjizat itu adalah tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bukti keasaannya. Sebaliknya pula mereka mendustakannya dan semakin kufur, sememanglah mereka layak mendapat siksaan sebagaimana yang telah biasa ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi siksaan pasti kali ini pada umat Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang ini tidak akan dilakukan, kerana Allah SWT tahu bahawa ada terdapat di kalangan mereka orang-orang yang masih beriman dan yang akan beriman. Setidak-tidaknya anak cucu mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itulah
permintaan mereka supaya memperlihatkan keterangan yang berupa mukjizat, umpamanya mentakdirkan bukit Safa itu menjadi emas, Allah tidak memperkenankannya. Ya, dia nak diman dengan Nabi bukan main sikit. So, bukit Safa itu bertukar jadi emas. Jadi mereka beriman bukan kerana Allah Ta'ala, ya, kerana perkara yang tersebut. Dan bila ketidakikhlasan berlaku, dia akan jadi masalah di belakang. Iaitu sebagaimana kaum yang diberikan unta. Unta itu keluar daripada belahan batu yang besar, bukan kecil-kecil. Akhirnya apa yang jadi? Mereka bunuh. Dan turun bala. Itu masalah. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala tidak keberatan sedikit pun, ya, bahkan lebih daripada itu dia boleh jadikan, ya, untuk memperlihatkan keterangan-keterangan mukjizat. Dan mukjizat dan bukti-bukti daripadanya, kalau ada orang seperti orang musyrikin itu telah mencabar atau meminta, tapi tidak ada gunanya diperlihatkan selagi orang-orang itu mendustakan. Disebabkan berapa banyak sudah orang-orang di zaman dahulu telah meminta kemudian mendustakan. Maka Allah SWT segerakan menimpakan bala dan siksaan di atas mereka dengan tidak teragak-agak ataupun tidak bertangguh lagi. Itu di antara Allah Ta'ala tidak menurunkan. Walhasil ikut Allah Ta'ala. Dia nak turun, dia boleh turun. Dia nak buat mukjizat berbagai-bagai bentuk boleh. Bahkan para Rasulullah SAW pun sehingga banyak mukjizat, bukan 200 mukjizat. Yang terbesar yang kita baca ialah Al-Quran Al-Karim, lagi besar. Tapi oleh kerana inat kekerasan kepala mereka, apabila mereka dah diberikan nampak, maka tetap mereka tidak beriman. Itu masalah. Maka membawa kepada undang bala yang besar daripada Ta'ala. Qala Ta'ala wa atayna Samud dan naqatan mubsiratan fazalamu biha. Dan kami berikan kepada kaum Samud, ya, unta betina menjadi satu bukti yang terang, tetapi mereka menzaliminya. Yani di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Makkah mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mengada-ngada pula, ya, untuk meminta didatangkan mukjizat atau dipanggil satu keterangan ataupun bukti yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, kerana contohnya sudah pun ada umat-umat yang dahulu telah dibinasakan apabila cerita yang sama berlaku. Umpamanya kaum Nabi Saleh, ya, mukjizat didatangkan kepada kaum Samud, itu dengan Nabi Allah Saleh, di mana kaum Samud telah diberikan seekor unta betina menjadi bukti yang terang tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka telah dilarang oleh Nabi Saleh daripada mengganggu unta tersebut. Jadi dibelahnya, batu besar keluar unta ni. Satu benda yang sangat menakjubkan. Tapi apa yang jadi? Ujung dia jadi rosak. Jadi Allah Ta'ala suruh dia apa? Gilir. Telaga yang mereka ambil itu digilirkan. Satu hari dia guna, satu hari unta itu guna. Jadi unta punya sedut, satu telaga habis tu. Dia sedut air, satu telaga habis tu. Jadi Allah Ta'ala kan ketiga unta tersedut diminum air telaga, mereka pakat perah susu dia. Tu ganti dia. Kalau kena mereka degil. Salah qalbi kalau ada watak dia. Bawa malaikat di langit turun mengucap saya. Depan mata mereka macam-macam perkara dipanggil khariqul lil adah, yang mencarikan adat pun mereka tak beriman juga. Jadi oleh kerana itu kalau dilayan lagi menyebabkan banyak lagi musnah, turunkan balik. Tapi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kesemuaan ada mereka yang telah beriman. Di antara telah tak turun. Allah. Tetapi mereka dilarang, ya. Mereka langgar larangan. Mereka minum juga daripada air perigi pada bukan hari giliran mereka. Ya, kalau buat giliran, sehari unta, sehari dia.
Malahan mereka bunuh pula unta betina itu. Akibatnya mereka ditimpa dalam malapetaka, ya, bencana alam yang maha dahsyat disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Maka contoh yang seperti janganlah pula hendaknya mereka tiru. Mereka minta, bila dah ada mukjizat, mereka degil. Yang ketuan bala yang amat besar. Qala wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami kirimkan keterangan-keterangan, dalil-dalil, hujah, ya, termasuk dalam mukjizat, melainkan untuk menakutkan. Mana memberikan ketakutan kepada mereka supaya jangan mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Taala telah mempertakuti mereka tadi dengan menurunkan berbagai-bagai mukjizat atau tanda ataupun keterangan. Tujuan ialah supaya mereka ini mengambil tauladan dan beringat, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Tapi bila berlaku sebaliknya, maka temulah bala daripada Ta'ala yang berbagai-bagai. Ada yang diangkat di langit, Tuhan hempaskan dia. Ada mereka dikenakan apa? Taufan yang kuat. Ada dibenam dalam laut. Ada dikambuskan macam-macam. Diubah muka jadi haiwan. Ya. Ada semua bala-bala yang berat daripada Ta'ala berlaku apabila mereka minta, dan bila diberi mereka buat hal. Diberikan apa yang mereka minta tadi, dia buat hal. Ya. Kalau Nabi Musa lagi dahsyat, 9 perkara besar. Datang bala sampai peringkat tanaman mereka sebiji pun tak dapat dikutip. Dimakan oleh tikus itu. Ladang seluas-luas tu habis licin. Di badan. Ya, mereka meraung minta tolong. Yang Musa tolonglah mengadu pada Tuhan. Supaya angkatkan bala. Diangkat bala pula degil lagi. Tuan-tuan kan pula dafad. Yang satu bala yang kita pun tak terfikir, tuan-tuan. Apa katak kan? Buka piuk katak, buka belanga katak, semua katak. Oh, melaung mereka. Akhirnya minta doa lagi. Selesai lagi, buat hal lagi. Tuan-tuan kan bala adam, darah. Sehingga ajaibnya kalau sekira bekas minuman, gelas yang kita minum tadi, orang beriman pegang minum air, biasalah. Bila serah dia orang kafir pegang dia, tu je tukar dia darah. Wah, tu meraung dia. Air telaga orang beriman cedok, biasa dia. Bila dia cedok, dia tu jadi darah. Bahkan dekat tangan bertukar tu dia darah. Itu mereka meraung tak lewat aku. Minta doa lagi, suruh Nabi Musa minta. Bila selesai, dia ulang lagi perangai yang jahat. Itu maknanya layan mereka ni tak perlu dilayan. Kalau buat macam ni tak payah. Bukan mereka minta tu dengan ikhlas tidak. Okay, hasil dia mengundang bala daripada Allah SWT. Dalam hubungan ini sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Wa innahuma la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatih. Walakinna Allah yukhawwifu bihima ibadah. Fa idza ra'aytum dzalik fafza'u ila zikrihi wa du'aihi wa istighfari. Summa qala ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ahadun aghyaru minallahi ayyazniya abdahu aw tazniya ummatahu ya ammata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Inna syams wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan kedua-duanya adalah tanda daripada tanda-tanda kewujudan Allah SWT yang punya sifat kesempurnaan yang maha dahsyat. Jadi ayat dia ada dua. Ayat apa makna? Tanda. Tanda kewujudan Allah Ta'ala yang maha agung, yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Tanda dia dua. Satu dibaca, satu dilihat. Dibaca yang kita baca ni. Ya, ayat itu Al-Quran. Dan yang dilihat semua makhluk. Termasuklah pada diri kita. Dia panggil ayah Al-Manzurah. Tanda yang dilihat. Kalau Quran, tanda yang dibaca. Ayat Al-Maqru'ah yang dibaca.
Kalau makhluk semua ni ayat al-manzurah yang dilihat. Bermakna dengan mereka melihat mata luar mereka kepada segala, iaitulah san'illah, makhluk Tuhan, kejadian Tuhan, maka mata dalam dia akan nampak akan kewujudan kebesaran Sani', pencipta ataupun mujid yang mengadakan dia. Itu ayat ada tu. Allah. Jadi di sini sesungguhnya kedua-dua tadi, yang tidaklah gerhana disebabkan kematian seorang. Ya, mati tu gerhana datang bukan sebab tu. Semua tu benda yang telah ditafsis oleh iradat azali lagi. Dan tiada pula disebabkan hidup seorang. Sebab matilah gerhana. Ya, sebab matilah hidup seorang, tak ada kena-mengena. Akan tetapi Allah Ta'ala mempertakuti. Ya, Allah Ta'ala maknanya usik mereka. Yukhawwifu bihimah ibadahu, akan hamba ni. Mana Tuhan mempertakuti akan keduanya. Mana matahari itu, kalau digerhana tutup macam tu pun sampai ke akhir umur dunia, habis manusia. Pada dalam ayat lain Tuhan sebut, qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidiya. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, sekiranya telah menjadikan lailan malam ni sarmadan ila yaumil qiyamah, berpanjangan sampai kiamat. Besok tuan-tuan tunggu tak ada siang, 24 jam, 48 jam, 100 jam, seminggu, sebulan. Tak turut matahari macam. Oh, gaung manusia. Ya, hilang taiko ni. Tak ada apa kerja nak buat. Gelap, dunia ditutup dengan kegelapan. Sampai kiamat. Kena sebulan pun dah mengaung gitu. Jadi maknanya, tanda kebesaran nikmat Tuhan bertukarnya malam dan siang. Batu sunat bagi kita, bangun daripada tidur, pukul 3 ke pukul 4 kita bangun tu, baca doa tidur, kemudian pergi ke jendela kita, buka tingkap tu sikit, pandang ke langit. Pandang ke langit dan baca ayat 190 dari surah Al-Imran yang berbentuk cas bateri dalam gitu. Dengan dua maknanya alat besar. Pertama, mukjizat dipanggil ayat Al-Makru'ah Quran, dan kedua mata kita. Quran baca ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang ni. Ya, Tuhan tukar malam siang, nikmat besar. Itulah ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup hati dia. Siapa dia orang yang dikata ulil albab, hatinya hidup? Masya-Allah, hebat. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakur tentang kejadian langit dan bumi dan isi kandungnya. Sama dengan sini maknanya asy-syamsu wal qamar ayatan. Matahari dan bulan tu mana tanda? Ya, tanda yang menunjukkan kebesaran, keagungan, kewujudan zat yang maha besar, yang mentadbir. Jadi makna bila kita tengok matahari dan bulan dan kita makhluk yang lain, jangan jam kat situ. Ya, itu cermin. Dia cermin mesti nampak dalam. Kalau kita tengok pada cermin tak nampak juga, bermakna mata kita bersalah. Ya, mata kita ada sakit. Begitulah. Mata hati, mata dalam bila rosak, dia tengok makhluk apa tak nampak kebesaran Tuhan. Ya, buta dia dengan memandang keagungan dan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Allah. Maka bila kamu melihat demikian, bersegeralah kamu kepada mengingati Allah. Dia tengok mana matahari dah pudar, bulan pun dah merah je kan. Mana kalau rosak matahari, jam habis kan. Kalau dia tutup pun dah teruk dah. Kalau dia jam tu jatuh berdebu habis. Matahari besar tak berapa kali ganda dunia kan. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk pada kita tadi, suruh kita berdoa, minta kepadanya ya keampunan kepada Ta'ala, sebab bala tu Tuhan dengan sebab tangan manusia membuat maksiat. Kemudian sabda SAW, wahai umat Muhammad SAW, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala jika berzina seorang hamba lelaki. Laki perempuan dia berzina, maka tu benda yang sangat-sangat cemburu. Apa makna cemburu? Sifatul qalbi. Maka bukan Tuhan ada kalbi macam kita, maknanya benda sangat-sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai hukum dia pun kan, rejam ya, yang dah berkahwin, laki-laki dah berkahwin, perempuan berkahwin berzina, tak dia bagi yang itu rejam dengan batu sampai mati kan. Batu besar tak besar ni,
Maknanya nas daripada Quran ni, parjumu, ya, al-batata, rejam dia sampai mati. Kalau belum berkahwin, sesat dia 100 rotan. Mana semua dipanggil apa? Yukhawifu. Atau nak bagi tafwif, menggerunkan manusia. Sebab benda bila berzina ni lebih teruk daripada anjing dan babi. Dan anjing babi kalau dia berkahwin tu padan dengan dia binatang. Di manusia bila berzina tu lebih teruk. Sebab tu perzinahan adalah benda yang sangat keji. Maka oleh kerana wajib mereka tu bertaubat kepada Allah Ta'ala kalau mereka melakukan. Itu zina besar. Kalau zina kecil, mata melihat maksiat, zina. Tangan berpegang maksiat, zina. Tangan, kaki berjalan tempat maksiat, itu zina. Zina ni benda keji. Ya. Mesej pula zina jari ni. Ya, tak. Apa dah tidur tak payah habis-habis mesej. Kan? Itu semua benda yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau berzina hamba perempuannya. Kemudian wahai Muhammad SAW demi Allah, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, nasai kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Ya. Sebab perzinahan ni berat, dan bila perzinahan anak jadi bahasa. Atau dia nak bin dengan ayah. Ya, pesaka tak dapat, jadi macam-macam dia tadi. Ya. Ada pula setengah tu tolol bangang bimbiul. Dia kata berzina bukan luak pun. Wah, insya-Allah bukan luak. Itu siapa yang cakap tu? Ya. Wak asli. Orang asli Jakun Lima tu kalau dia orang pergi kan dalam hutan, kalau orang asli nak pakai bini dia bayar duit ambil lah, dia kata bukan luak pun. Dia kata la ilaha illallah. Bukan luak, dia kata. Orangnya lagi gila tu. Tu otak lebih teruk daripada anjing dengan babi dia kan. Yang ada perasaan begitu. Tak tahu ke maruah dia jatuh dalam luak tu. Dapat laknat Tuhan tak luak tu. Tak teruk tu. Satu benda yang paling hina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Benda fahisha yang keji, sejahat-jahat jalan, mendatangi dua laki dan perempuan dengan cara yang tidak diizin oleh syarak. Syarak izin dengan apa? Pernikahan. Ini dia balon macam lembu, macam binatang. Ya. Sebab tu bila pegang akal jadi sesat ni. Kata apa luak tak ada luak. Kata tak ada luak. Kalau segi batin, maknanya bila perempuan dengan jantan lain, jantan perempuan lain, mana kasih sayang dia sudah terungkai. Kan? Itu maknanya. Dia dah tak taat kepada suami. Jadi macam-macam balik tu lebih bukan luak, lebih luak lagi entah ni. Jadi rosak. Akhirnya timbullah anak celalongkang. Ya, ikut nafsu, kemudian tak nak bertanggungjawab. Baling dalam tunjamban macam-macam jadi. Itu semua dia antara apa? Benda yang sangat keji. Bila Tuhan tegar tu memang benda tu amat resiko dia besar. Sebab orang yang cerdik, orang yang meninggalkan benda yang dilarang, buat benda disuruh, itu cerdik. Abna Adam ati rabbak fatusamma akilan wala ta'si fatusamma jahilan. Itu kaedah besar diberi oleh baginda Islam. Wahai anak Adam, sila taat kepada Ta'ala, dan maka kamu dinamakan orang yang pintar. Jangan sekali-kali kamu menderhaka Tuhan. Buat yang larang Tuhan buat, itu kamu jadi orang yang paling bodoh. Mana cerdik atau tidak, pintar atau bodoh insan tadi, di mana duduk dia? Dalam mentaati perintah Allah. Dia taat, maka dia masuk golongan orang yang cerdik. Dia cuba derhaka, dia masuk golongan orang yang paling bodoh. Ya, cuma syaitan dibijik ke dia macam dipandai. Padahal dia sudah ditipu dan diperdaya, dinoda oleh nafsu dan syaitan yang menjerumuskan dia dalam lembah kesesatan. Dan kalau dia tak bertaubat di akhirat, dikumban dalam azab neraka yang maha dahsyat. Itu di antara peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan wa iz qulna laka anna rabbaka ahata bin nasi ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.